kedua antara Blacklist dan juga RSG Malaysia. Okay. So first of all, pada game tadi, dorang tunjuk yang dorang kuat dari segi mechanics dan juga communication. So game kedua ni should be interesting lagi. RSG MY 100% respecting lagi sekali Blacklist International, but dorang ban specific heroes. Dorang ban Aldous. Dorang ban Matilda. RSG MY masih second pick. Mereka boleh dapat 2 hero pada rotation yang pertama, dan Blacklist International selepas Aldous dan juga Matilda di ban, dorang pun tengah pening. Apa yang diorang nak prioritisekan selain daripada Farsa dan juga Johet, dan dapat gayanya Eve. Diorang tak nak Izanami menggunakan apa-apa hero yang boleh zone control. Ya, tepat sekali. Dan kita tengok juga sekarang ini Johet dikeluarkan hero pick off yang bagus. So RSG boleh keluarkan Estes kalau mereka nak. Yes. Easy. Padahal okay. Popol ya, betul lah. Masih lagi ada Cortex kalau untuk pasukan Blacklist nak ambil, dan kita akan lihat apakah yang akan diambil terlebih dahulu oleh pasukan Blacklist International. Kita akan tanya sedikit lah jumpa belah. Tapi sebenarnya mereka terus ambil Haris terlebih dahulu di sini, Cortex. Ya, mengambil Haris, first pick Haris, pelik sedikit, tapi itulah dia. Boncan ni sebagai mereka daripada talent-talent daripada Philippines kata he's the best drafter in the world. So kita kena trust dengan apa Boncan fikirkan sekarang ini, dan kita akan tengok macam mana draft ini akan menjadi. Dan itu dia win rate yang sangat-sangat tinggi oleh Haris, 63%. Nampak gayanya. RSG MY mungkin nak paksa Edward untuk pakai Barat dekat sini. Like Lunox boleh lawan dengan Barat, and Lunox pun sebenarnya boleh lawan dengan Harif dekat sini. But kita still kena ingat di mana RSG MY diorang dah nampak berjadikan game pertama. Saya harap pada game kedua ni, diorang akan ada secondary damage dealer. Sama ada dekat Lolios ataupun Lexia. Dan sekarang ni Blacklist International, mereka ambil Benedetta dan juga Popol and Kupa. So mid control dan EXP lane mereka masih kuat. Walaupun bagus nak ada marksman kalau dengan Benedetta, I tak pasti sangat Cortex. Ya, actually yang boleh lawan dengan Benedetta I think is Yisun Shin lah. Bila dia dapat item penuh, dia boleh bagi damage yang besar. Lagi dekat dia datang, lagi sakit lah dia kena auto attack masa Yisun Shin dalam dalam melee attack. So kita tengok adakah Yisun Shin akan dikeluarkan di sini or not. Tetapi hero tu sangat-sangat berbahaya kalau ada mage yang tak boleh melarikan diri. I think Lunox pick is so good untuk lawan dengan Benedetta. Dia boleh lengahkan Benedetta dan menyebabkan dia susah sedikit untuk mendapatkan kill. But kita tengok itu Lancelot diambil di sini oleh pasukan RSG MY. Kita kena percaya kepada Lexia. Ya, dia boleh main Lancelot dengan sangat-sangat baik. Dan dalam game kedua ini, adakah dia mampu untuk memberikan kemenangan kepada pasukannya sendiri? Dan Syamilo, apa pendapat awak tentang pengambilan Lancelot di sini? Adakah ia sangat-sangat sesuai ataupun ia akan dengan mudahnya dipatahkan oleh pasukan Blacklist? Lancelot sepertinya macam dia boleh menggunakan Popol dan Kupa untuk sebagai dash dia, tapi Lexia berani menggunakan Lancelot sebab dah tak ada Aldous yang which is akan memberikan sedikit kesan kepada Lancelot ini. Dan Cortex. Lafal terus ya. Saya ada soalan. Okay, so sekarang ni RSG MY like sekali mereka tak mengambil Alice terlebih dahulu. Dan Alice Blacklist International telah ban keluar. Kemudian kita still nampak ada Lancelot dekat sini. I tengah fikir beberapa marksman yang Lolias mungkin boleh pakai. And buat masa sekarang ni, dua yang I rasa okay, cuma I pun nak minta pendapat dengan kita punya professor, which is Beatrix dan juga Claude. Beatrix dan juga Claude. Claude yang ada masalah nak lari nanti. Yeah, but still, like, look at this situation. Dia nak kena pakai hero yang boleh larikan diri. Tapi Beatrix, I really like her lah. Beatrix ada damage yang besar. Beatrix punya damage dengan Benedetta, kalau Beatrix buat item macam Wind of Nature terlebih dahulu, I think he can even kill Benedetta. Sebab Beatrix punya damage, Beatrix punya damage sangat-sangat besar, betul. Saya kalau dekat side lane, kalau Benedetta tu terlampau agresif, I will go for, defensive item first. Kalau jumpa dia one on one. So dia memang payah sikit nak bunuh Benedetta, sebab Benedetta pun yang saya cakap lah berulang kali, damage dia sangat-sangat besar di awal game. Kalau dia dapat item, dia dapat farm dengan cepat, I think dia boleh snowball di mid game nanti. Dan itu Kufra masih lagi dipilih di sini.
Yap, itu dah memberikan sekali lagi kepercayaan kepada Zakus untuk mendapatkan Kufra, satu perkara yang baik. Mungkin kita akan melihat Kufra yang digunakan oleh Zakus kali ini lebih baik daripada apa yang mereka akan lakukan di match yang pertama. Tapi itulah, ada Popol dan Kupa. Jadi kalau Kufra masuk, kemungkinan besar akan ada Digi masih lagi terlepas sebenarnya Cortex, tapi di sini Grangy akan diambil terlebih dahulu dan Cortex berapa pandai lah. Cortex bagi tahu lah Fel, Cortex dia bagi tahu. Cortex. Nampak tak betapa rapatnya Malaysia dengan see Beatrice like Cortex. Kenapa orang tak percaya dengan kita punya draft Cortex? I tak faham. I don't know. Itulah. Mungkin sebab kita tak stream sangat kot ML, so orang tak tahu. Tiba. Alright, Beatrix diambil di sini. Diorang pun tahu kekuatan Beatrix. Diorang pun daripada RSG faham apa yang kita telah pun perkatakan sebentar tadi. Tapi itulah dia, dengan adanya Digi ni akan mengganggu lah stun ataupun sisi yang ada daripada pasukan RSG. Actually RSG tak perlu pun stun yang banyak sebab apa yang mereka ada sekarang ini, diorang ada burst yang tinggi. Okay, diorang ada Lancelot, dan di awal game juga kita tahu Beatrix pun sangat-sangat kuat. Tapi itulah dia guys. Okay, kedua-dua draft telah pun ready. Kita akan ucapkan selamat tinggal kepada Aiman Lavel. I see you later my man. Dan kita akan masuk ke dalam game yang kedua antara RSG Malaysia lawan dengan Blacklist International, di mana game kali ini RSG akan bangkit dan mendapatkan kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan itulah dia semangat yang perlu kita berikan kepada pasukan Malaysia, iaitu RSG ML. Mereka boleh lakukan ni sebenarnya Cortex. Mereka boleh menang walaupun ada Digi, tapi ini Zakus Cortex. Ini Zakus. Okay, tapi itulah dia punya Tyrant's Revenge, Tyrant Rage kena dilakukan dengan sangat-sangat berhati-hati disebabkan adanya time journey daripada Eson yang menggunakan Digi. Lolios di bahagian bawah nampak tu dijaga dengan begitu baik sekarang ini oleh Digi. Okay, Digi sekarang dah tak boleh nak feed, dia kena jaga Harit, bagi Harit lebih banyak farm, dan actually Zakus kena mempertahankan lead di bawah itu. Dan kita tengoklah macam mana pun dia cuba melakukan pertahanan, still Lolios akan susah mendapatkan farm, dan itu dia first blood menjadi diambil di sini oleh Eson. First blood telah pun didapatkan oleh Eson seperti tadi dengan menggunakan alarm bomb sebenarnya Cortex, dan Lolios telah pun dijatuhkan lebih dahulu. Dan perhatikanlah bagaimana pasukan Blacklist International ketika ini. Wise masih lagi selesa untuk melakukan farming. Dia akan ambil lebih dahulu segala jungle yang ada. Dan perhatikan Lexia juga, Phantom Execution terbuka terlebih dahulu untuk securekan terlebih dahulu Crab tersebut. Dan Oheb akan sentiasa ditemani oleh Eson kerana beliau perlu jaga Oheb sehingga Oheb mampu untuk mengeluarkan damage yang besar. Mereka tahu siapa core yang penting. It's a good Kaiser sangat-sangat garang. Ini memang payahlah untuk Edward untuk survive sebab Pagito ni antara salah satu hero yang sangat-sangat kuat di side lane. Edward nak tak nak dia tak boleh berjumpa depan-depan, lawan depan-depan, dan sebab itu kita tengok dia akan cuba clear lane dengan laju, lepas tu dia akan rotate lane yang lain untuk dapatkan farm. Izanami kena berhati-hati, dia tersekat berseorangan di situ. Sempat dia menggunakan brilliance untuk melarikan diri. Itu dia Zakus masuk. Baik, terkena kepada Wise tapi masih lagi dah belum ada Tyrant's Rage, dan Turtle ini akan diambil terlebih dahulu. Kaiser berjaya untuk mendapatkan Wise sebentar tadi Cortex. Ya, Kaiser main dengan sangat baik, mempunyai damage yang besar menyebabkan Wise terkorban di situ. Wise, okey, tak boleh nak buat apa sebab Eson tak ada lagi dia punya time jadi. Tapi Izanami ada dalam bahaya, tapi Brilliant masih lagi ada untuk menyelamatkan diri. Flicker telah pun dibuka oleh Venus, dan Izanami one hit lagi tapi masih lagi terselamat sebentar tadi. Venus ketika ini masih orang cakap tak ada Flicker untuk digunakan Cortex. Ya, sekarang ni tengok Wise berseorangan. Lawan dengan berapa tu? 3 orang. Campur Kupa ada 4 lah. Benedetta pun berhampiran. Edward pun dekat sana. Lexia mendapatkan Venus sebentar tadi. Dan satu kill point yang sangat baik untuk pasukan RSG MY, dan terus sahaja mereka akan mendapatkan purple buff ini terlebih dahulu dan akan sedikit sebanyak melambatkan Wise dari farming. Dijatuhkan. Lolios dikumpulkan pula dengan Zakus.
Begitu juga dengan Izanami. Sangat baik ketika tadi kontak. Wow, ini adalah satu harapan yang besar. Dan perhatikan, Zakus telah pun di stun. Zakus terkena damage yang besar. Nexon datang. Rhapsody menghilangkan Zakus sebentar tadi. Sayangnya, tapi tidak apa-apa konteks. Mereka berjaya untuk mendapatkan OHEP sebenarnya di bahagian bawah tadi konteks. Ya, itu dia line up yang cantik, rotation yang bagus daripada Blacklist. Kita tengok tadi diorang kalau nak kill tu, diorang teruskan juga walaupun diorang mungkin dalam bahaya, tapi yang penting diorang dapatkan apa yang diorang nak dapatkan, kill. Dan kita tengok mereka telah pun tukar lane di mana Dietrich Lolils akan berada di bahagian atas. Kaiser sekarang ini di bahagian bawah. Kena berhati-hati dengan Zaman Force. Tengok tu ada Zakus. Tapi tapi masih lagi ada time journey untuk digunakan. Begitu juga dengan Zaman Force terlebih dahulu untuk menyelamatkan keadaan. Dan Asen dia dah tak ada time journey. Tapi perhatikan Kaiser akan terperangkap. Kaiser akan digigit. Wise akan mendapatkan kill. Tyrus revive sekali lagi. Dan perhatikanlah telah pun dimiliki oleh pasukan RSG MY. Double kill diberikan. Zakus telah pun dijatuhkan. Izanami dah tak ada brilliant untuk menyelamatkan diri. Tetapi Izanami masih lagi terselamat sebentar tadi. Dan Lexia berjaya untuk mendapatkan purple buff. Lolias masih lagi berada di bahagian atas. Cuba untuk mendapatkan sebaik mungkin objektif yang mereka perlukan demi untuk menjarakkan ataupun mendekatkan kedudukan gol. Dan sekaligus memberikan tekanan kepada pasukan Blacklist. Ya, tepat sekali. Ini dia item yang telah pun disiapkan. Kita beri fokus kepada item Pakito, iaitu item yang disiapkan oleh Kaiser Bloodlust X. Wah, Edward di bahagian atas bersorangan. Dan itu dia Lexia dengan Lolias. Lexia dan juga Lolias berjaya untuk mendapatkan satu target yang penting. Edward telah dijatuhkan. Brilliant dibuka terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri. Dan Marvin serta Wise masih lagi belum ada cara untuk mendapatkan itu dia di bahagian middle. Tyrus sangat baik begitu enggak. Chaos telah pun dibuka. Marvin masih lagi ada flicker untuk menyelamatkan diri. Zakus terus mengejar. Zakus cuba untuk menjatuhkan Marvin tapi masih lagi gagal. Dexon atas dibuka terlebih dahulu. Perhatikan Wise mungkin akan terperangkap. Wise mungkin akan dijatuhkan. Lexia terlalu berada di bahagian hadapan. Asen akan dijatuhkan. Alexa pada belum telah pun dibuka. Edward akan mendapatkan Lexia. Dan perhatikan Edward mengganas. Zakus mungkin akan dikorbankan tetapi Flicker menyelamatkan keadaan. Satu kill yang penting untuk pasukan Blacklist sebenarnya. Lexia telah pun dijatuhkan dan Kaiser ketika ini anda akan terperangkap. Anda akan di-stun. Wise akan memberikan damage yang besar. Kaiser mungkin akan dijatuhkan. Flicker untuk menyelamatkan diri. Sangat baik. Escape yang baik Kaiser. Ya, timing yang cantik. Tapi itu dia Phantom Execution tadi. Sayangnya tidak mengenai sasaran. Dan kita tengok tadi Asen menggunakan dia punya spell untuk menyelamatkan pasukannya ditumbangkan dengan sangat-sangat cepat. Dan kita tengok sekarang perbezaan gol RSG bermain dengan sangat-sangat bagus, membezakan, menjarakkan gol mereka sebanyak 1000 hampir kepada 2000. Kita tengok Zakus sekarang dia mengganggu Asen. Perlawanan di antara kedua-dua mereka ini sangat sengit. Nampak gayanya Lexia lagi sekali akan cuba mendapatkan turtle. Zakus lagi sekali terperangkap. Habislah. Itu dia tidak ada follow up. Berjaya untuk mendapatkan satu kill di sini. Izanami masih lagi ada flicker untuk menyelamatkan diri. Dan turtle ini kemungkinan besar akan didapatkan oleh pasukan Blacklist. Tapi perhatikan Lolias cuba untuk memberikan damage yang sangat besar. Asen terpaksa membuka time jadi telah pun dibazirkan. Izanami cuba datang untuk membantu tapi pasukan mereka perlu berundur terlebih dahulu. Tidak dilupakan juga konteks. Langgarlah ke Yudu kan. Nikmati promosi Yudu di mana anda akan dapat 20 GB data Mobile Legend dengan hanya RM5 sahaja Cortex. Ya, Lolias kena berhati-hati dekat sini. Dia berseorangan. Ada ramai daripada pasukan Blacklist yang berada di bawah itu. Okey, dari segi tarik kita tengok sekarang ini perbezaannya. Okey, Blacklist International masih lagi tak berjaya mengambil tarik daripada pasukan RSG. RSG dapat ambil 2 taret. Dan sekarang ini Zakus tak perlu nak open map sebegini rupa. Dia perlu berhampiran dengan ahli pasukannya. Dia tak perlu nak zoning jauh-jauh. Dia kena jaga Lolil saja. Masuk bila perlu. Taret di bahagian bawah. Itu dia. Tyrus yang baik telah pun dibuka Izanami mendapatkan Asen sebentar tadi. Lolil menggunakan flicker untuk menyelamatkan diri. Satu target yang telah pun dijatuhkan terlebih dahulu. Dan mereka mengambil keputusan yang baik untuk bersurai. Dan perhatikanlah bagaimana Kaiser di bahagian top lane melakukan kerja beliau. Dan Lolil ketika ini mampukah dia untuk mempertahankan tarik? Satu perkara yang ada Digi kurang baik. Digi telah pun muncul di sini. Dan kalau lihat di tengah, di bahagian tengah. Di bahagian tengah Lexia masih lagi cuba untuk menyelamatkan diri. Dan Edward akan mengejar Lexia. Izanami terperangkap. Brilliant telah pun dibuka. Zakus datang untuk membantu. Mega kill diberikan kepada Wise sebentar tadi. Dan
Zakus dijatuhkan. Time ini telah pun dibuka. 2 telah pun dijatuhkan oleh pasukan RSGMY sebentar tadi. Dan turret di bahagian mid ini mungkin akan diberikan fokus terlebih dahulu. Tapi masih lagi ada Lawless untuk menghabiskan minion yang ada Cortex. Itu dia pertahanan turret yang baik daripada RSG akhirnya akan berjaya ditembusi oleh pasukan Blacklist. Kita tengok sekarang ini item Lexia on the way nak siapkan dia punya Endless Battle. Kufra Kaiser dah ada ke helmet dekat situ dan kita tengok juga Benedict Beatrix itemnya. Lolial telah pun menyiapkan Demon Hunter Sword dan juga itu Blade of Despair. So Lolial sebenarnya sangat-sangat gemuk di sini ni Zakus ni. Zakus tak boleh main macam ni. Dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa Cortex. Dia telah pun dijatuhkan dengan 4 orang pemain pasukan Blacklist International sebentar tadi, menyebabkan mereka kehilangan tanker yang mampu untuk menadah damage daripada pasukan Blacklist International. Mereka perlukan Zakus untuk dapatkan setup yang baik, untuk mendapatkan stun, untuk memberikan peluang kepada Izanami melakukan burst Cortex. Nampak tu, macam saya cakap kan, daripada item pun saya dah tahu dah Lolial antara yang paling gemuk sekali, yang paling fat sekali. Sebab itulah kita tengok damage yang dikeluarkan oleh beliau agak besar. Kita tengok daripada dia punya damage daripada Nibiru Patient. Dan kita tengok damage Del sebenarnya Wise paling tinggi, diikuti oleh My Venus, Eson dan juga Oheb, Izanami, Zakus dan Lolial. Boleh juga menghasilkan damage yang tinggi ini, tetapi mereka perlu tunggu di late game. Izanami ditangkap, Brilliant digunakan, boleh tak mereka bergerak? Zakus ya, santai di situ. Okey, cara untuk mereka melakukan team fight. Blacklist International ni kalau dapat pick off, dia akan masuk, terus dah masuk. So saya rasa dia orang kena bait guna Izanami dan baru Zakus masuk dive guna dia punya Tyrant's Rage, Tyrant Revenge. Tapi itu pun ada Essence. Dia punya time journey sangat-sangat bahaya. Bila-bila masa saja boleh dipatahkan oleh musuh. Izanami telah pun dikorbankan sebentar tadi oleh Wise menggunakan Dead Sonata tepat ke arah Izanami dan telah pun dijatuhkan sebentar tadi. Lexia cuba untuk mempertahankan turret ini tapi tidak mampu. Edward masih lagi berjaya untuk mendapatkan turret yang penting ini. Allied Vulnerable telah pun dibuka terlebih dahulu untuk clearkan minion. Lihatlah bagaimana turret ataupun lane demi lane telah pun diasak oleh pasukan Blacklist International dan Oh My Venus masih lagi terselamat Cortex. Ya, itu dia Blacklist International telah pun bangkit nampak tak, dia dah dapat gol dan kita tengok dia orang dah control map sekarang ini. Dan kita tengok juga perbezaan gol 36,000 balas 32,000. Ini adalah minit yang ke-11. Macam mana mereka bangkit? Mereka dah tahu hero pick dia orang kekuatannya di bahagian mana. Mereka faham hero mereka dari segi team fight kuat di tahap mana, di masa keberapa, dan nampak tu mereka telah pun berkumpul disebabkan mereka faham. Mereka tahu situasi mereka dan kita tengok sekarang ini Lolias dijatuhkan sebentar tadi. Satu setup yang baik ditunjukkan oleh pasukan Blacklist International mendapatkan target yang penting iaitu Lolias. Dan perhatikanlah bagaimana Kaiser cuba untuk bertahan di bahagian top lane ini. Kaiser telah pun dikejar oleh beberapa orang pemain pasukan Blacklist dan pasukan Blacklist kemungkinan akan bergerak ke arah Lord ini, tapi tidak lagi. Mereka akan berikan fokus terlebih dahulu di turret di bahagian mid lane. Lexia cuba untuk mendapatkan turret ini, melakukan sedikit split pushing dan seperti yang saya katakan tadi Cortex, mereka akan fokus kepada Lord ini. Dan Zakus terperangkap flicker untuk menyelamatkan diri. Sangat-sangat lagi, tapi Kaiser dijatuhkan di bahagian top lane ini. Satu fighter telah pun dijatuhkan dan Lord ini akan diambil oleh pasukan Blacklist International Cortex. Ya, Lord apa sebarang saingan dia ambil oleh pasukan ini. Dan itu dia, jangan lupa tukar ke Yudu untuk dapatkan diamond dan korang boleh dapat juga 20 GB data untuk main Mobile Legends. Dan kita tengok item yang telah disiapkan oleh Blacklist. Kenapa Gringernya pedih sangat? Kenapa Wise so painful? Nampak ada Raptor Machete, ada Hunter Strike, ada pula dekat situ Blade of Despair. Dan kita tengok juga item yang disiapkan oleh Harith. Nampak tu hampir full item dah tuan-tuan dan perempuan. Dah ada Calamity Reaper, dah ada Holy Crystal, Feather of Heaven dan juga Oracle. Item yang lebih kurang sama saja. Lawanan di bahagian tengah. Camilo kita tengok mereka terlebih dahulu damage yang besar. Zakus. Dan
Zakus akan dijatuhkan sekali lagi. Begitu juga dengan Kaiser, satu damage yang besar telah pun diberikan kepada mendapatkan Lexia sebentar tadi. Lolias mungkin akan dijatuhkan di sini, tapi Lolias masih ada flick untuk menyelamatkan diri. Dengan ketibaan Lord, pasukan RSGMY, anda perlu bertahan ketika ini. Dan pastikanlah Kaiser cuba untuk masuk Oheb. Dia masih lagi ada dalam force journey untuk menyelamatkan keadaan. Lolias shutdown kepada Oheb dan semua turret telah pun dibersihkan oleh pasukan Blacklist International ketika ini. Crystal diberikan fokus. Pasukan RSGMY terpaksa akur dengan kekuatan pasukan Blacklist International Cortex. Blacklist masih lagi belum terkeluar tuan-tuan dan puan daripada permainan. Mereka hajalah tercedok, terjatuh ke lower bracket dan Blacklist International akan mara ke pusingan yang seterusnya. Dan Blacklist International, I don't know what to say, Aiman Lafel. They are really that good. Dan kita akan bersama dengan Aiman Lafel untuk analisis yang lebih mendalam.